Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam Mira janjikan dekat hampa semua, kita nak live kan untuk sharing tip business. Sebenarnya Mira ada hutang kan nak live hari ni sebenarnya, betul tak? Untuk sharing about this business sikit, oleh kerana ramai yang tanya Mira apa benda yang apa yang Mira buat sebelum Mira masuk dalam bidang ni lah semua kan. So pada Mira banyak benda. Kalau Mira starting sebab Mira tak suka and tak apa macam mana Mira tak minat. Business is bukan untuk mengisi masa lapang. Itu yang Mira tahu. And kita kalau dah masuk dekat dalam bab bisnes ni bukanlah semata-mata untuk mengisi masa lapang. Okay, sabar, Mira nak check line dulu korang. Kita check line dulu geng. Okay, Assalamualaikum yang belum kenal Mira. Mira adalah founder di Ambeng City, nasi ambeng daun pisang, area Pekanan. So siapa-siapa yang nak cari sarapan pagi ke, nak cari nasi ambeng ke, okay, hari ni kita santai-santai je. Kita santai-santai sampai pukul 8.45 ke macam tu. Okay, kita tengok berapa lama Mira punya live. Mira tak nak janji, tapi Mira akan habiskan sebelum pukul 9 insyaAllah. Okay, the first thing is pada Mira, business ni Mira selalu cakap dengan kawan-kawan Mira, nak berbisnes boleh, tak ada masalah, tapi kita kena kena tengok balik niat kita tu macam mana. Kalau bisnes hanya semata-mata untuk mengisi masa lapang kita, itu bukan bisnes, itu kita buang masa. Kalau korang rasa korang nak masuk dalam bab bisnes ni, buat betul-betul, buat sampai jadi, buat sampai korang dapat memberi manfaat pada orang lain. Itu bisnes bagi Mira. Itu pada Mira lah. Sebab tu Mira buat bersungguh-sungguh sekarang ni. Sebenarnya walaupun Mira patut buat dah lama, and salah Mira juga yang baru starting this macam gini, sebab terlampau banyak biawak-biawak yang terlampau ada dalam badan ni, dalam kepala otak, sampaikan semua benda jadi lambat. Okay, by the way tak apa, it's okay. Benda masih belum terlambat selagi segala-galanya gitu. Okay, sebenarnya masih belum terlambat dan masih ada peluang kalau kita go through and buat apa yang patut kita buat. Okay, lagi satu Mira nak korang tanam dekat kepala korang, if korang dah starting dengan bisnes, jangan letak bisnes hanyalah untuk mengisi masa lapang. Korang kena buang mindset macam tu. Sebab kalau korang fikir untuk berbisnes hanya mengisi untuk masa lapang, benda tu korang akan rasa membazir, macam korang tak nampak pun hala tuju korang tu macam mana. Tapi kalau korang buat betul-betul, nanti korang akan dapat apa yang korang tak pernah dapat. Macam gitu. Okay, kita back to the topic. Sebenarnya ada 10 sikap, tapi Mira nak share 3 je. Kan live ni panjang pula. Okay, Mira share 3 je. Share 3 sikap yang perlu ada untuk berjaya dalam bisnes. So kalau korang ada pen, ada kertas, korang boleh note. Okay, benda ni kalau korang rasa bermanfaat, korang boleh share. Tak bermanfaat apa, korang kena share. Sebab apa? Sebab belum tentu, kalau mungkin kalau tak bermanfaat untuk kita, akan bermanfaat untuk orang lain. Mana tahu orang-orang yang tengok ni, betul lah apa ni. Kadang-kadang kita tak tahu apa orang cakap ni, apa point yang orang bagi tahu ni, ada dia punya meaning, and dia punya ada maksud yang tersirat, and akan bagi aha macam gitu. Aha gitu. Aha pada seseorang. Okay, kadang-kadang kan korang pernah tak terfikir, pernah tak korang fikir dan korang merasakan diri korang ni akan berjaya suatu hari nanti. Macam mana orang lain boleh berjaya? Pernah tak korang terfikir, aku boleh tak berjaya macam tu? Macam tu. Okay, korang pernah tak terfikir? Mira selalu terfikir. Kadang-kadang kita tengok kejayaan orang, ya Allah, seronoknya tengok orang tu dah dapat
apa yang dia sepatutnya dapat lah. Sebab apa yang kita dapat tu based on dengan usaha kita, mungkin susah payah kita, betul tak? Okay, adakah aku akan dapat macam mana orang tu dapat? Pernah tak korang terfikir? Mira kadang selalu fikir, kita tengok orang tu berjaya apa semua, ya Allah, semoga korang macam ni. Korang kalau nampak orang yang dah berjaya, orang yang dah memang sememangnya dapat something yang dia sepatutnya dapat, korang cakap semoga kita pun akan dapat macam tu. Ni hujan ni kan. So kita harap kita pun akan dapat perkara yang sama. Mungkin mungkin cara kita yang berbeza, sebab dugaan orang ni lain-lain, betul tak? Allah turunkan dugaan pada kita ni lain-lain. So struggle-nya orang tu mungkin kita takkan tahu. Macam gitu. Struggle seseorang yang menghadapi macam mana dia nak dapatkan something yang dia tak pernah dapat tu, kita tak pernah tahu. Yang kita tahu, apa yang kita tahu, apa yang kita nampak sekarang tu, wow, macam gitu. Seronoknya orang ni dapat ni, seronoknya orang ni, tapi kita tak tahu struggle-nya, liku-liku dia tu untuk dapatkan apa yang dia dapat tu macam mana. Okay, Mira selalu berfikir macam tu. Dan Mira rasa dia macam worth it tu, macam dia selayaknya dapat macam tu, sebab hasil titik perlu susah payah dia tu macam mana. Okay, so kalau korang boleh note apa yang Mira nak cakap ni. Satu, fake it, you will make it. Sebab apa Mira cakap macam tu? Jika sekarang anda masih belum berjaya, kita boleh pura-pura dahulu, dan insyaAllah satu masa nanti akan berjaya. Sebab tu orang cakap, apa yang kita fikir, apa yang kita nampak, apa yang kita cakap, apa yang kita rasa, tu semua doa. Tapi kalau korang fikir yang baik-baik, korang fikir apa yang korang nak tu semua yang baik-baik, yang apa yang kita nampak, apa yang kita tengok tu semua baik-baik, kita cakap baik-baik, kita rasakan, feelkan apa yang kejayaan orang tu semua kan something yang positif, vibes yang positif untuk kita. Why not kita doa yang baik tu semua satu doa. Okay, tak salah kita tak salah pun kita cakap okay, aku nak ni satu hari nanti aku, tak salah. Bila kita dah tetapkan tujuan kita, impian kita untuk dapatkan something tu, kita akan betul-betul dapat. Walaupun berapa banyak liku sekalipun, kita akan dapat bila kita ada ilmu yang betul dan hala tuju yang betul. Sebab tu kita kena tetapkan apa yang kita nak, apa yang kita tak pernah dapat. Tak salah benda tu. Korang boleh buat satu whiteboard, billboard ke whatever and so on. Korang boleh tulis, okay, aku nak ni, tahun depan aku nak ni. Korang kena macam ada matlamat ni, macam mana ada nama dia, macam kena ada satu ni, kena ada satu matlamat ni, macam impian tu macam jauh sangat. Matlamat lah, macam okay, target. Korang kena ada target. Kau contoh this month korang nak capai sekian-sekian. Okay, next 6 month korang nak capai sekian-sekian. Okay, the end of the year korang nak capai this one, macam gini. So korang ada kena target. So kalau kita ada target, kita bercakap benda yang baik-baik, kita doa benda yang baik, so benda tu semua akan jadi yang baik-baik. Walaupun mungkin kita tak dapat capai seutuhnya, walaupun kita kena dapat sikit-sikit pun tu dah bersyukur. Betul tak? Faham tak apa yang Mira cuba sampaikan? Okay, kita kena bertindak dengan cara tertentu, dengan perasaan kita, emosi, tahap keyakinan kita tu kena ikut selari dengan tindakan kita. Kita tak boleh cakap tapi kita tak buat. Itu macam orang kata tin kosong. Macam gitu. So kalau korang rasa korang nak, korang cakap, korang kena buat. Dan korang kena buktikan yang korang akan dapat benda tu suatu hari nanti, untuk menjadikan contoh yang korang pun boleh berjaya macam mana korang tengok orang tu berjaya. Macam gitu. Okay, nampak dah, dan Bebel dah banyak dah ni. Nombor 1 baru. Okay, yang kedua, kena sentiasa yakin dengan diri korang sendiri. Korang kena yakin dengan apa yang korang nak, apa yang korang tak. Korang kena yakin dengan target korang. Okay, contoh kalau bulan ni korang nak capai target sekian-sekian, korang kena yakin. Okay, mungkin akan susah, tapi bila korang dah capai target korang tu, nothing, tak ada benda yang mustahil. Okay, kalau kita dah capai benda tu, kita akan rasa, wow, aku dah berjaya untuk capai benda ni. Walaupun susah apa pun ni, Alhamdulillah. Korang mesti akan fikir, tak sangka. So nanti korang akan set lagi untuk target seterusnya. Bila kita dah dapat,
Korang jangan letak yang target yang terlampau besar, yang korang tak mampu nak dapat. Korang kena letak yang something yang kecil dan benda tu berharga dan korang rasa okay, aku nak kena improve dan improve supaya korang dapat something yang korang takkan pernah dapat, yang korang rasa aduh ya Allah syukurnya, macam gitu. Sebab apa tanda kita syukur dengan Allah tu rasa dia lain tau. Sangat-sangat lain bila kita dah dapat something kita tak pernah dapat. Korang pernah rasa tak macam tu? Okay. Korang boleh note, okay? Boleh note. Siapa ada pen ada kertas, korang boleh note apa yang nak. So mungkin lepas tu sebenarnya benda ni sangat normal tau. Normal sebab apa? Untuk dapat keyakinan diri tu, bila kita yakin dengan diri kita, kita apa segi masalah pun kita boleh adapt benda tu, boleh hadap benda tu. Sebab apa? Kita yakin dengan diri kita bila okay, masalah ni aku boleh settle dengan macam ni. Sebab aku pernah hadap, and sebab tu Mira kata pentingnya circle positif, pentingnya kita ada mentor. Sebab macam contoh Dr. Azizan cakap, kalau kita nak mendaki gunung, kan ada banyak liku-liku, tapi kalau kita ada cikgu, ada guru, kalau kita ada guru, kita akan tahu macam mana kita nak capai ke gunung tu, ke puncak tu macam mana. Sampai sekarang benda tu Mira ingat. Okay. Ketiga, tu dah kedua kan. Kita Mira nak bagi 5 lah. Okay. Sementara kita tunggu 8:40 ke 8:45 Mira end. Okay. Okay, Mira bayang ketiga, minta bantuan orang lain. Minta bantuan orang lain ni bukan macam kita mengemis untuk okay aku nak macam tu, no. Bukan, tak semestinya kita minta bantuan orang lain macam kita merendahkan diri kita, tak. Sekejap kata pula. Okay, orang yang bijak sebenarnya dia tahu betapa tidak bijaknya dia. Sebab itu sebab itu orang yang bijak ni selalu meminta pertolongan daripada orang lain. Sebab apa? Sebab orang lain kat luar sana berjaya adalah bukan kerana mereka tahu semua benda. Dia tak tahu pun semua benda. Tetapi kerana mereka selalu meminta tolong daripada orang lain, dan mereka sering melakukan kerja secara berjemaah. Gitu. Jemaah. Gitu. Okay, korang bukan apa tahu. Sebab Mira fikir akan ada risiko bila kita beraksi solo. Mungkin bila kita beraksi solo, memang benda tu akan jadi lebih pantas. Tapi bila kita beraksi secara berjemaah, benda ni akan lebih pergi jauh dan lebih cergas. Sebab apa Mira cakap macam tu? Sebab bila kita buat benda ni seorang-seorang, akan ada sometimes kita akan rasa down. Kita akan rasa betul ke aku buat ni? Betul ke apa yang aku buat sekarang ni? Kita tak ada panduan. Tapi kalau kita buat secara berjemaah, kita boleh rujuk daripada orang dan minta bantuan. Betul tak yang minta pandangan dia orang? Betul tak apa macam mana nak buat macam gini. Macam mana contohnya, macam mana kita nak buat live, macam mana kita nak buat video, macam mana kita nak ni. So kita boleh tanya dan minta bantuan orang lain. Dan kalau orang tu tahu, nothing impossible, dia akan bantu kita. Tapi korang pun kena bagi apa yang orang tu apa yang sepatutnya orang dapat daripada kita yang orang tak pernah dapat. Macam ni orang macam give and take. Give and take. Apa yang korang bagi, apa yang orang tu dapat. Macam gitu. So korang kena kena selalulah buat engage dengan orang lain. Benda ni sebenarnya kalau kita berjemaah, bergroup apa semua, sebenarnya lagi seronok. Seronok, kita dapat banyak benda, kita boleh belajar daripada orang. Dia punya struggle, dia punya pengalaman, dia punya something yang kita tak pernah lalui. Lepas tu sebenarnya benda tu boleh jadi guideline. Macam Mira punya life before this, macam boleh jadi guideline sepanjang kita punya nak grow apa semua kan. So sorry mata Mira macam sembam, tak cukup tidur. Okay, yang keempat. Okay, yang tadi yang pertama apa? Yang pertama, fake it, you will make it. Okay. Yang kedua, sentiasa yakin dengan diri kita sendiri. Kalau kita tak yakin dengan diri kita sendiri, benda tu akan jadi susah. Tapi kalau kita yakin dengan diri kita sendiri,
orang pun akan yakin dengan kita. Okay. Lepas tu kita kena minta bantuan orang lain supaya kita boleh jadikan guideline sepanjang kita punya grow business kita lah. Okay. Okay, yang keempat, kita kena pilih siapa kawan kita. Sebab apa Mira selalu cakap, kita kena fikir, kena cari circle-circle yang positif, circle-circle yang dapat bagi kita everything yang baik-baik, kita dapat belajar something yang kita tak pernah tahu. So benda tu sebenarnya penting. Penting sebab apa? Sebab pada Mira, orang yang berjaya tahu bagaimana untuk, sebab orang yang dah berjaya ni, dia tahu tau macam mana dia nak uruskan masa dia. Dia akan, kita akan nampak tau bila orang tu dah berjaya, cara dia cakap dah lain, cara dia jalan dah lain, cara dia bercakap, jalan, berpakaian dia pun dah lain. Semua benda tu kita dah nampak bila seseorang tu dah berjaya. So kita kena pilih siapa kawan kita. Kalau kita pilih orang-orang yang negatif, macam mana kita nak growkan kita punya business, betul tak? Okay, pengurusan masa diorang ni sama seperti macam pengurusan duit diorang ni. Sebab apa tau? Sebab seharusnya diorang banyak meluangkan masa untuk menjadikan diri diorang tu semakin baik. Dan semakin baik daripada hari ke hari. Dan diorang tak sentiasa duduk tempat selesa. Okay, diorang tak letakkan diri diorang tu dekat dalam comfort zone, diorang panggil. Okay, comfort zone. Diorang tak meletakkan diri diorang tu kat comfort. Sebenarnya kita pun tak boleh letakkan diri kita ni dalam keadaan yang selesa, dalam comfort zone. No, kita tak boleh. Okay, sepatutnya kita kena meluangkan masa di tempat-tempat yang sentiasa bagi kita cabaran. Okay, supaya kita asah bakat kita dan semai benih-benih yang positif tu. Jangan biarkan diri kita sentiasa relax. Lepas tu sampai kita bukan tak boleh nak relax tau sebenarnya. Semua orang perlukan rehat. Tapi jangan rasa selesa dengan hidup sekarang. Tak kira lah kita dah berjaya, kita dah dapat apa yang kita nak, tapi kita kena cabar diri kita untuk lakukan perkara-perkara yang baru. Bergaullah dengan orang yang sukakan cabaran sebenarnya. Mira setuju dengan ayat ni sebab dia cakap kita tak boleh duduk sentiasa kat selesa. Memang kadang-kadang kita kena ada me time, betul tak, untuk diri. Sangat kena ada me time. Tapi sometimes kita tak boleh letak diri kita dekat tempat yang selesa. Sebab bila kita tempat ada yang selesa, semua orang boleh ada tempat yang selesa. Tapi untuk orang hadap pelbagai cabaran tu sangat susah. Sebab apa Mira kata sangat susah? Sebab orang-orang yang berjaya ni, dia sukakan something yang baru, something yang diorang tak pernah dapat, cabaran-cabarannya. Oh, orang ni macam gini, supaya diorang dapat asah bakat yang diorang tak pernah tahu pun ada dalam diri diorang. Macam gitu. Okay. So bila orang-orang yang berjaya ni, dia suka luangkan masa-masa dengan orang yang dah berjaya. Jadi pengurusan masa dia orang tu akan lebih betul dan efisien. Maka bila dia orang dapat apa-apa masalah untuk membuat keputusan yang dia orang buat tu akan menjadi lebih tepat. Sebab apa? Dia dah tahu dah. Macam Mira cakap lah. Kita kena ada orang yang positif. Macam senang kita kena ada orang positif dan kita kena tahu apa yang orang lalui macam gini supaya boleh jadi guideline. Oh, okey, orang ni pernah hadapi macam gini. So, bila kita nak buat keputusan, kita ada rujukan. Oh, orang ni macam ni, so aku boleh buat macam gini. Faham tak? Contoh, kita dah tahu pokok A tu kena letak benih A. Jangan letak benih B. Macam gitu. Kita dah kawan-kawan kita ni dah bagi tahu. Dia cakap bila dia letak benih B, pokok ni akan jadi gini. Tapi bila dia letak pokok benih jadi A macam gini, dia akan jadi gini. So, bila dia letak pokok benih yang macam gini jadi C, benih akan jadi. So, dah ada jalan cerita yang sepatutnya kita tahu dan kita patut buat. Macam gitu, okay? Okay, yang kelima. Last point. Cukuplah ni, okay? Yang kelima, kita kena ambil risiko. Okay, ambil risiko. Orang yang berjaya, dia bijak ambil risiko dalam hidup mereka. Okay, sebenarnya rahsia untuk menjadi pengurus risiko yang hebat adalah orang yang mula mengambil risiko. Percaya tak apa yang Mira cakap ni?
Sebab kita tengok dia mudah. Tetapi kita tak akan tahu kesan apa-apa risiko jika kita tak mulakan dan mengambilnya. Macam tu. Sebab tu Mira pernah bagi tahu kat live Mira before this, orang yang berjaya orang yang nak menghasilkan Facebook ke, nak menghasilkan Google ke, berapa banyak kali dia jatuh, berapa banyak kali dia gagal sehingga dia dah dapat kesuksesan dia. Dia punya keberkesanan dan keberjayaan dia sekarang ni macam mana, sebab dia dah pernah jatuh macam mana. Dia tak mudah tau. Tak ada bisnes yang kita buat terus jadi. Tak ada. Semua benda ada susah payah, ada dia punya struggle, ada dia punya cabaran dia. So sebab tu kita kena ambil risiko supaya kita tahu, oh benda ni macam gini, oh macam ni rupanya, macam gitu. Okay, korang jangan, kalau kita tak mampu, jangan ambil risiko yang terlampau besar. Kita ambil yang kecil-kecil dulu. Okay, jika macam contoh dalam pelaburan, jangan terus kita melabur dengan modal yang sama. Okay, jangan melabur semua modal yang kita ada. Buat kecil-kecil dahulu. Okay, cari risiko yang kecil yang tidak akan menyebabkan kita rugi besar. Okay, cuba ambil risiko dengan kita yakin dengan diri kita, yang kita akan mendapat pengalaman yang bermakna untuk diri kita sendiri. Macam itu. Jika sebenarnya kalau sebenarnya macam mana nak cakap, tak ada benda yang boleh menghalang diri kita untuk berjaya kalau kita buat tindakan tu and trust the process. Sebenarnya kalau Mira nak ikutkan, penghalang utama yang penghalang utama untuk kita capai kejayaan kita adalah diri kita sendiri. Sama ada kita nak jadi yang baik ataupun kita teruskan dengan diri kita yang sekarang ni. Siapa setuju apa yang Mira cakap? Sebab penentu masa depan kita adalah diri kita sendiri. Gitu. Nampak tak? Gitulah. Okay korang, itu saja untuk sharing Mira hari ni. Apa pun, korang kena sentiasa menuntut ilmu. Yang Mira nak pesan. And kalau korang rasa korang perlukan seseorang mentor ataupun orang yang berpengalaman, carilah guru-guru yang dah banyak result dia, yang kita dah tahu result dia. Oh, orang ni yang dia dah dapat menghasilkan banyak result yang wow, ya macam gitu. So tu je lah untuk live hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Semoga live Mira hari ni dapat bagi manfaat, sharing yang dapat bagi korang something yang buka mindset korang. Walaupun konten yang Mira bagi ni tak adalah seberapa mana nak berbandingkan dengan yang ada-ada, sebab Mira pun baru belajar. By the way, itu saja untuk live hari ni. Jangan lupa korang, kita akan live lagi esok pagi dekat tapak Mira. Okay, itu saja. And dah nak amat isyak dah pun. Semoga live ni bermanfaat. Korang boleh sharekan dekat kawan-kawan kita. Itu je lah. Okay, salam sayang daripada Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah silap, Mira minta maaf. Itu hanyalah pandangan Mira semata-mata. And Mira dapat konten ni pun daripada Mira study daripada Sifu Bat macam tu lah, Sifu Bat Mira rasa Mira dapat, sebab waktu ni baru dah lama lagi tau. Sifu Bat ni pun salah satu konten berdapat salah satu coaching macam gitulah. Okay, itu je korang. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah silap, Mira minta maaf. Thank you yang dah support di Amber City. Sayang korang sangat-sangat. Okay, salam sayang. Okay, goodbye. Assalamualaikum. Salam Isyak.